Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang tangisan para sahabat Rasulullah SAW ketika tersebarnya berita bahawa Rasulullah SAW telah wafat dalam pertempuran Uhud, dan tangisan para sahabat radhiyallahu anhum ketika wafatnya Rasulullah SAW. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, pada hari perang Uhud, penduduk Madinah gempar dan kehilangan arah setelah tersebarnya kabar angin yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah terbunuh di dalam perang itu. Orang-orang berkata Muhammad telah dibunuh, sehingga teriakan ini sampai ke seluruh pelosok Madinah. Keadaan begitu kacau setelah tersiarnya berita itu, sehingga seorang wanita Ansar melintasi jalan bapaknya, anak, suami dan saudara lelakinya sambil menanyakan keadaan Rasulullah SAW tanpa menghiraukan sanak saudara mereka. Apabila seorang wanita melewati seseorang di jalan, ia akan bertanya kepadanya, "Siapa ini?" Maka pertanyaan wanita itu akan dijawab bahawa mereka adalah anak, bapa, suami dan saudaranya. Tetapi wanita itu tidak menghiraukan keadaan saudaranya. Yang keluar dari mulutnya hanyalah pertanyaan mengenai Rasulullah SAW. Apakah yang terjadi pada Rasulullah SAW? Apabila mereka sampai pada Rasulullah SAW, wanita itu akan memegang ujung baju Rasulullah SAW sambil berkata, "Ibu dan bapakku sebagai tebusannya, ya Rasulullah. Aku tidak menghiraukan siapapun yang telah mati asalkan Tuhan masih hidup." Dalam riwayat Al-Bazar dari Az-Zubair radhiyallahu anhu, katanya, "Aku berkumpul bersama Rasulullah SAW di Madinah pada hari perang Uhud. Tidak tinggal seorang pun dari kalangan para sahabat di Madinah itu, sehingga banyak yang gugur dalam perang itu. Maka seseorang berseru, 'Muhammad telah terbunuh.' Maka kaum wanita pun keluar untuk mengetahui keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita berkata, 'Jangan terburu-buru menangis, biarlah kita melihatnya lebih dahulu.' Maka wanita itu pun keluar untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Tidak ada yang mengkhawatirkan bagi wanita itu kecuali mengenai diri Rasulullah SAW. Wanita-wanita itu hanya menanyakan keadaan Rasulullah SAW tanpa menghiraukan orang lain. Di dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah SAW melewati seorang wanita dari Bani Dinar yang suami atau saudara atau bapaknya mengalami cedera dalam perang Uhud bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Apabila berita kematian mereka diberitahukan kepada wanita itu hanya menanyakan bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Mereka menjawab baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baik, wahai ibu si fulan. Beliau di dalam keadaan sebagaimana yang kamu inginkan. Segala puji hanya bagi Allah. Maka wanita itu akan berkata, "Tunjukkanlah kepadaku Rasulullah SAW. Aku ingin melihatnya." Wanita itu pun ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Dan wanita itu berkata, "Setiap musibah selepas engkau adalah ringan." Maksudnya, tiada musibah yang paling besar selain apabila Rasulullah SAW terbunuh. Selain dari itu, semua musibah tidak ada artinya. Dikeluarkan oleh Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Abu Talhah radhiyallahu anhu sedang melepaskan anak panahnya di hadapan Rasulullah SAW, sementara Rasulullah SAW berada di belakangnya. Tindakan Abu Talhah itu semata-mata untuk melindungi Rasulullah SAW dari serangan kaum musyrikin. Abu Talhah adalah seorang pemanah yang handal. Setiap kali ia melepaskan anak panahnya, Rasulullah SAW akan mengangkat pandangannya dan melihat tepat sasaran anak panah yang dilepaskan oleh Abu Talhah itu.
Lalu Abu Talha akan mengangkat dadanya untuk melindungi Rasulullah SAW. Abu Talha berkata kepada Rasulullah SAW, "Beginilah ibu dan bapakku sebagai tebusan ya Rasulullah. Dengan begitu anak panah tidak akan mengenaimu. Biarlah kami yang terbunuh demi engkau." Abu Talha melindungi Rasulullah SAW dengan menjadikan tubuhnya sebagai perisai, dan ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku seorang yang kuat ya Rasulullah. Wajahku ada di dalam keperluanmu, senantiasa berkhidmat untukmu. Maka perintahkanlah aku sebagaimana yang engkau kehendaki. Aku akan melakukannya." Sebagaimana dalam Al-Bidayah dikeluarkan oleh Sa'ad dari Anas serupa dengannya. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Qatadah bin Nu'aim radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah SAW menghadiahiku sebatang anak panah. Aku telah menggunakannya di dalam perang Uhud di hadapan Rasulullah SAW, sehingga busur panah itu pecah. Aku terus berdiri di tempatku melindungi wajah Rasulullah SAW dengan wajahku dari setiap anak panah musuh. Setiap kali lontaran anak panah menuju ke arah wajah Rasulullah SAW, maka aku pun mencondongkan kepalaku ke arah wajah Rasulullah SAW agar wajah Rasulullah SAW selamat dari lontaran anak panah itu. Tangisan para sahabat radhiyallahu anhum ketika wafatnya Rasulullah SAW. Dikeluarkan oleh Ibu Abi Saibah dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah SAW menemui kami di dalam masjid. Baginda SAW mengikatkan serban di kepalanya sewaktu beliau sakit yang mengakibatkan kewafatannya. Beliau menuju ke arah mimbar dan menaikinya. Kami pun mengikuti Baginda SAW bersabda, "Demi Dia yang memegang nyawaku, aku akan berdiri di telaga Al-Kautsar pada hari kiamat. Sesungguhnya kepada seorang hamba ditawarkan dunia dan perhiasannya, tetapi ia telah memilih akhirat. Tiada seorang pun yang sedemikian itu sebagaimana yang aku ketahui melalui Abu Bakar radhiyallahu anhu." Mendengar sabda Rasulullah SAW itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis dan berkata, "Ibu dan bapakku sebagai tebusan. Kami akan mengorbankan bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, diri dan harta-harta kami untuk engkau." Kemudian Rasulullah SAW pun turun dari mimbar. Baginda SAW tidak lagi berdiri di atas mimbar itu hingga hari kiamat. Sebagaimana dalam Kanzul Umal dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Abu Sa'id, dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, ketika diwahyukan ayat ini kepada Rasulullah SAW, "Idza jaa nasrullah," apabila tiba pertolongan Allah. Quran Surah An-Nasr ayat 1. Rasulullah SAW memanggil anaknya Fatimah radhiyallahu anha dan bersabda kepadanya, "Aku telah diberitahu mengenai kepergianku, kewafatanku." Maka Fatimah radhiyallahu anha menangis. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya, "Janganlah kamu menangis. Sesungguhnya kamu adalah orang yang pertama dari kalangan ahli keluargaku yang menyertaiku." Lalu Fatimah radhiyallahu anha tersenyum setelah mendengar sabda Rasulullah SAW itu. Peristiwa itu disaksikan oleh beberapa orang isteri Rasulullah SAW, lalu mereka bertanya, "Aku melihat kamu pada mulanya menangis, kemudian tersenyum." Fatimah radhiyallahu anha menjawab, "Sesungguhnya baginda telah bersabda kepadaku, aku telah diberitahu tentang kewafatanku. Oleh kerana itu aku pun menangis." Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Janganlah kamu menangis. Sesungguhnya kamu adalah orang yang pertama dari kalangan ahli keluargaku akan yang menyertaiku." Aku pun tersenyum. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW telah memanggil anak perempuannya Fatimah radhiyallahu anha sewaktu baginda SAW sedang sakit yang menyebabkan kewafatannya. Lalu baginda SAW berbisik kepada Fatimah radhiyallahu anha, berbisik kepadanya. Fatimah radhiyallahu anha pun menangis. Kemudian Rasulullah SAW memanggil lagi Fatimah radhiyallahu anha dan berbisik kepadanya. Setelah itu Fatimah radhiyallahu anha pun tertawa. Kata Aisyah, "Aku pun bertanya kepada Fatimah mengenai perkara itu. Lalu Fatimah radhiyallahu anha berkata kepadaku,
Rasulullah SAW telah memberitahuku bahawa baginda akan diwafatkan semasa sakitnya itu. Lalu aku pun menangis. Kemudian baginda SAW memberitahuku bahawa aku adalah orang yang pertama menyertainya dari kalangan ahli keluarganya. Dengan itu aku pun tersenyum. Dikeluarkan juga oleh Ibn Sa'ad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Serupa dengan hadis ini dinukilkan seperti berikut. Kata Aisyah, aku bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha mengenai tangisan dan kegembiraannya. Maka ia menjawab, sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberitahuku mengenai kewafatannya dan memberitahuku juga bahawa aku adalah penghulu semua wanita di dalam surga selepas Maryam bin Imran alaihissalam. Oleh kerana itu aku telah tertawa. Dikeluarkan oleh Ibn Sa'ad dari Al-A'ra radhiyallahu anhu bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir menghembuskan nafasnya yang terakhir, Fatimah menangis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, janganlah kamu menangis wahai anak perempuanku. Katakanlah olehmu apabila aku wafat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya bagi setiap insan yang mengucapkannya ketika terjadi musibah, ia akan mendapat gantinya. Tanya Fatimah radhiyallahu anha, apa dari engkau ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, ya dariku. Dikeluarkan oleh Ahmad dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu katanya, ketika Rasulullah SAW mengutusnya ke Yaman, Rasulullah SAW mengantarnya keluar sambil berwasiat kepadanya. Ia menunggang kendaraannya sementara Rasulullah SAW berjalan kaki di bawahnya. Setelah selesai memberikan wasiat, Rasulullah SAW bersabda kepada Muaz radhiyallahu anhu, seolah-olah pertemuan ini adalah yang terakhir. Kamu tidak akan bertemu denganku selepas tahun ini. Engkau akan melintasi masjid dan kuburku ini. Lalu Muaz menangis kerana akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berpaling dan kembali ke Madinah. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya orang yang mendapat kedudukan yang utama di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa, tidak terkecuali siapapun mereka dan dimanapun mereka. Alhamdulillah, itulah kisah tentang kematian wafatnya Rasulullah SAW dan tersebarnya wafatnya Rasulullah SAW di perang Uhud. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.